KPM. Assalamualaikum. Hai, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Kita kembali ke siri Road to Success dengan persediaan untuk rakan-rakan kita yang akan menduduki SPM 2021, di mana rakan-rakan SPM 2021 adalah rakan-rakan yang akan menduduki peperiksaan dalam format yang baharu. Jadi cabaran baru buat rakan-rakan semua. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada, ya kawan-kawan semua, di sekolah, di luar. Maklumlah sekarang cuti sekolah dan tidak lama lagi akan kembali ke sekolah. Jadi jangan lupa memakai pelitup muka, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Cuci tangan anda dengan air dan sabun dan sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah rakan-rakan semua, kawan-kawan dan semua yang menonton kami di Road to Success. Hari ini topik kita, subjek kita adalah bahasa Melayu. Memandangkan ini adalah berkaitan ataupun mengikut format dan silibus baharu iaitu KSSM, maka ada banyak perkara baru yang akan kita sama-sama belajar pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita tonton profil ini. Baiklah, kita mempersilakan Encik Muhammad Jalil ataupun Cikgu Jalil dari IPD Hulu Langat Selangor. Apa khabar? Selamat datang, Cikgu. Ya, di sana kita ada Nisa K. Di sini kita ada Cikgu J. Cikgu J, ya J dan K. Huruf tu kan dalam bahasa Melayu pun ada. Baiklah, Cikgu, hari ini sangat-sangat menarik kerana rakan-rakan di rumah akan diperkenalkan dan didedahkan dengan format yang baru. Maknanya mereka merupakan batch pertama yang akan menduduki SPM format baru, tapi mereka tak ada baharu juga lah sebelum ini. Maknanya tingkatan 4 bermula tahun lepas, maknanya mereka tingkatan 4 tahun lepas dibawa kepada tahun ini. Maknanya SPM tahun ini adalah kumpulan yang pertama yang akan menduduki format baharu. Ya, cabaran untuk mereka, mungkin mereka akan menunjukkan bahawa mereka boleh sahut cabaran ini. Baiklah Cikgu, saya ingin jemput Cikgu ke meja di sana. Sambil dalam kita menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter, dan sekiranya anda perlu membuka topeng muka anda, silakan Cikgu. Apabila sudah berada di dalam jarak yang selamat, boleh mengekalkan social distance dan mungkin perlu makan, jangan lupa untuk simpan emas muka anda di dalam poket ataupun macam Nisa ada bekas khas ni, supaya kita boleh gunakan kembali sekiranya masih belum kotor lah. Kalau dah kotor, kena tukar yang baru dan jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, Cikgu Jalil, mungkin hari ini Cikgu boleh terangkan serba sedikit mengenai sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak belajar apa hari ini, Cikgu? Baiklah, kita akan belajar sedikit sedutan daripada morfologi berkaitan dengan kata. Murid-murid SPM KSSM yang baharu ni didedahkan kepada perkataan-perkataan yang sebenarnya berkaitan dengan morfologi melibatkan perkataan, sintaksis melibatkan ayat. Dia begitu. Jadi hari ini saya akan ambil satu saja daripada slot perkataan itu, iaitu kata majmuk mantap. Tetapi sebelum tu saya akan bawa Nisa K bersama dengan anak-anak murid saya. Kita akan didedahkan dulu kepada format baharu kertas 1 dan kertas 2. Bahasa Melayu SPM 2021. Baiklah, Cikgu, saya mempersilakan Cikgu ke skrin. Sebentar lagi kita akan mulakan pembelajaran kita, dan sebelum itu kita ingin menjemput juga rakan-rakan dari SMK Convent M Kajang Selangor. Hai kawan-kawan. Saya tak bersendirian Cikgu. Saya ada kawan-kawan dekat sini. Hai. Hai everybody. Salam sejahtera. Teruja tak semua untuk pembelajaran hari ini? Teruja. Kalau teruja, beri Nisa thumbs up. Nampaknya kan Cikgu Jalil, rakan-rakan kita ni merupakan rakan-rakan semuanya dari tingkatan 4 ya, kalau tak salah Nisa? Ya, saya. Ya, maknanya mereka telah melakukan persediaan untuk menuju ke SPM yang akan datang. Dan hari ini kita akan sedikit ulang kaji sebelum kembali ke sekolah. Nanti dah kembali ke sekolah, kalau cikgu tanya dah boleh jawab, dah boleh refresh balik. Maklumlah berkaitan dengan pandemik kan, Cikgu Jalil kita dah lama tak keluar rumah. Adik-adik di sekolah pun
pun terpaksa pulang ke sekolah secara berperingkat dan mengikut SOP yang ketat yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi jangan lupa nanti adik-adik balik ke sekolah ikut arahan guru, okey? Okey, semua okey, dah tak sabar nampaknya masing-masing untuk melakukan pembelajaran secara bersemuka. Mungkin ada sedikit pengenalan kepada pelajaran kita pada hari ini, Cikgu Jalil. Ya, betul. Hari ini anak-anak dan juga Nisaki dan juga rakan-rakan guru di rumah, murid-murid yang bakal menduduki SPM tahun ini dan juga tingkatan 4 yang baharu. Format-format semua baharu, silibus juga baharu mengikut tema DSKP. DSKP? Apa tu, Cikgu? Standard pembelajaran. Standard pembelajaran yang jadi, baharu. mengikut tema-tema dia disediakan. Kalau nak dikatakan SPM baharu ini semuanya baru, tetapi yang masih lama ialah mengekalkan tahap bacaan. Mereka kena membaca bahawa masyarakat Malaysia masyarakat membaca. Ya, saya pun sangat-sangat suka membaca dan saya harapkan rakan-rakan di rumah pun kalau ada rasa macam alamak tengok buku ni terus mengantuk ke pening kepala ke, sekaranglah waktu untuk memupuk minat anda semua kepada membaca. Tapi sebelum tu cikgu, kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 masih bersama saya Nisa, Cikgu Jalil dan rakan-rakan kita. Sebentar tadi anda sudah melihat sebuah video yang merupakan video penyertaan berikutan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Kita dapat lihat tadi di akhir tadi budak yang tak nak masuk sekolah, cikgu lah yang mengangkatnya masuk ke dalam. Baiklah cikgu, sebelum tu saya nak berkenalan dahulu dengan rakan-rakan baru saya. Jom kita berkenalan. Kita mulakan dengan Amrita. Silakan Amrita, perkenalkan diri. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Jalil dan rakan-rakan saya. Nama saya Amrita Qasidu dari SMK Konvent Kajang. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 pada tahun ini. Terima kasih. Seterusnya, silakan Shantini. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Jalil dan Puan Nisa. Nama saya ialah Shantini, anak perempuan setiausaha. Saya dari sekolah SMK Konvent Kajang. Saya daripada kelas 4, tingkatan 4. Baik, terima kasih. Silakan Nur Ifa. Siapa Nur Ifa? Assalamualaikum. Nama saya Nur Ifa Batrisha. Saya dari SMK Konvent Kajang. Saya sedang berada di tingkatan 4. Baik, terima kasih. Damia Atikah. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Damia Atika binti Muhammad Khairi. Saya bersekolah di sekolah SMK Konvent Kajang dan saya berada di tingkatan 4. Baik, terima kasih. Kita persilakan Shan Yukta. Selamat sejahtera, saya Shan Yukta, anak perempuan Ganesan. Saya belajar di SMK Konvent Kajang dan berada dalam tingkatan 4. Terima kasih dan terakhir sekali Rusita. Silakan. Nama saya Yusufah Anak Profesor Lutfi. Saya belajar di SMK Konvent Kajang. Saya berada dalam tingkatan 4. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang bersama dengan kami pada hari ini. Yang di rumah pun jangan lupa untuk kekal fokus sepanjang 1 jam kita bersiaran. Ambil pen dan kertas untuk menulis nota. Baiklah cikgu, kita mulakan tanpa membuang masa. Silakan. Betul. Yang murid yang terakhir tadi Rusita kan? Rusita. Dia sebut Rucita. Maaf, mengikut salah konsonan C dan I. C, bukan C. Saya akan salah tulis dah tadi. Tak adalah saja je. Baik. Maksudnya di situ kita lihat bahawa permainan bahasa
konsonan dan vokal C-I-C. Begitu juga dengan kita belajar sedikit perkataan mi kan, bukannya M-E, M-I. Di situ dapat satu bonus bagi Nisa ni pagi ni. Okey, kita tengok. Inilah saya. Okey, lebih dikenali sebagai Cikgu J dengan nama komersial saya. Di komersial lah kan orang kata. Okey, saya berkhidmat di PPT Hulu Langat dan telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 15 tahun. Okey. Hari ini kita akan terus kepada penataran format, maknanya penataran format Bahasa Melayu Kertas 1 1103/1. Okey, kita tengok di sini kertas 1 kita mulakan dengan kertas 1 masih lagi mengekalkan penulisan karangan. Okey, penulisan karangan di situ ujian bertulis, jenis item dia ialah item respon terhad dan respon terbuka. Jika sebelum ini masih lagi murid boleh menulis jumlah patah perkataan yang terlalu banyak, tetapi di sini telah dihadkan. Maknanya arahan sangat jelas bahawa jika respon terhad itu dikatakan kurang daripada 200, maknanya 150 hingga 200, had itu saja yang mereka boleh menulis. Jika respon terbuka, patah perkataannya melebihi 350 hingga 500. Jika dulu arahannya melebihi 350, tetapi tahun ini dia hadkan kurang daripada 500. Begitu. Kemudian jika kita lihat di sini bilangan soalan pula hanya ada 2 soalan. Bahagian A, 1 soalan kombinasi kepelbagaian bahan rangsangan. Di situ jawab 1 soalan. Adalah bahan-bahan rangsangan itu ada 1 atau 2, kita tak tahu jenis soalan. Tetapi anak-anak, anda mesti didedahkan. Anda kalau ingat lagi, kalau sebelum ini, kalau dikatakan soalan surat kiriman rasmi tak pernah keluar. Di sini kemungkinan boleh keluar. Jika panjang patah perkataan, buat apa kita nak tulis surat panjang-panjang kepada nak buat aduan dan sebagainya. Tetapi apabila telah dihadkan patah perkataan, kita boleh dikeluarkan soalan ada surat kiriman. Tetapi untuk Nisa sekarang ni, untuk murid-murid di luar sana dan juga guru-guru, sekarang zaman IT kan, teknologi maklumat. Kita ingat kita menerima email dan balasan email. Betul anak-anak, betul? Okey. Jadi bila ada email, di sini ada soalan tentang balasan email. Maksudnya apa? Sebelum ini ialah surat kiriman tidak rasmi ke hadapan bonda tersayang dan sebagainya kan. Rakan yang jauh di mata, dekat di hati. Tetapi sekarang ini boleh balasan email. Dia bagi email yang kawan kita hantar pada kita dan kita perlu membalas email tersebut. Menarik. Boleh berlaku dalam soalan bahagian A. Bahagian B pula, dulu ada 5 soalan tetapi dalam format baru hanya 4 soalan dan ada domain-domain tertentu. Domain-domain itu ialah domain kerjaya, domain masyarakat, domain pendidikan. Itu ialah bahagian-bahagian yang boleh merujuk kepada murid itu sendiri dan soalan-soalan ini sangat dekat dengan murid. Kita tengok domain diri sendiri yang melibatkan diri sendiri dengan sekolah, dengan masyarakat, dengan kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok di situ, jumlah soalannya 5 bermakna 1 tambah 4. Itu untuk bahagian soalan. Jadi jika kita tengok pemarkahan pula, bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Bermakna bukan 100 lagi. Dulu 100 untuk bahagian B tapi dia hadkan patah perkataan jadi had untuk 70 markah saja. Okey, konstruk dia masih lagi murid perlu mengaplikasikan, menganalisis, menilai dan mencipta kepelbagaian kreativiti dalam penulisan. Kita tengok di situ tempoh ujian 2 jam. Bahagian A 30 minit dan bahagian B 1 jam 30 minit. Ini cadangan. Yang dicadangkan maknanya murid kena bersedia dari segi fizikal dan mental. Okey, cakupan konteks dia DSKP lah. Tadi tanyakan DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Okey, kita tengok pula aras kesukaran. Di sini bermain dengan sedikit aras kesukaran murid-murid itu. Kalau dulu kita katakan seimbang, yang rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Tetapi sekarang ini membuka ruang lebih mesra kepada murid. Hanya mereka perlu membaca, faham apa yang mereka baca dan aplikasi dalam jawapan. Aras kesukarannya rendah tu lebih besar. Jadi aras tinggi tu susah tu sikitlah susah. Kecil katanya. Dan secara penandaan tu secara menyeluruh, iaitu secara holistik. Jadi kalau kita tengok di sini pula,
selesai untuk kertas 1 di situ. Baik. Maknanya kita katakan berformat atau tidak berformat, rencana, surat kiriman, karangan berita, ada kemungkinan untuk dikeluarkan pada mereka. Ini yang dekat dengan mereka. Jika respon terbuka memang ada tetapi sedikit. Dan maksudnya bahagian A boleh ada format dan bahagian B pun boleh ada berformat. Begitu. Okey. Kalau kita tengok kertas 2 pula, berbeza sebenarnya sama sekali dengan format kertas SPM 2020 dan sebelumnya. Apatah lagi SPM saya cikgu yang tahun 2008 dahulu. Betul. Kalau zaman sebelum ini dimulakan dengan rumusan. Betul. Tetapi kali ini rumusan diletakkan di hujung sekali. Jadi kita tengok di situ jenis item dia masih lagi respon terhad dan terbuka. Bilangan item dia. Bahagian A ada sistem dan aplikasi bahasa. Ada 5 soalan membawa 35 markah. Bahagian B, pemahaman. Pemahaman tetap akan ada. Ada 3 soalan yang mewakilinya. Ada 35 markah. Bahagian C, iaitu rumusan 1 soalan 30 markah. Bilangan soalan ialah 9. Okey. Markah je 100. Konstruk dia kemahiran membaca. Sememangnya dalam SPM format baru ini menekankan kemahiran membaca. Jika kita tengoklah contoh soalan-soalan dalam buku-buku rujukan dan rujukan di luar sana, dah buka je kertas tu, baca dulu. Walaupun soalan karangan, dibekalkan dulu petikan. Jadi maksudnya di sini membantu murid memahami dulu apa yang dibaca dan boleh aplikasikan fahaman yang dibaca. Begitu. Okey, kemudian kalau dikatakan cakupan dia tu masih lagi mengikut DSKP yang saya nyatakan tadilah. Aras kesukaran dia pun masih sama. 5 juga aras kesukaran yang mudah. Dia tidak suka. Kemudian kita lihat yang inilah dikatakan keseronokan Nisaki tadi kan. Dia katakan Cik Nisaki kata tadi seronok ni macam mana? Wow. Ini berbeza sama sekali. Kita tengok morfologi. Itu saya katakan murid ni dia didapatkan morfologi. Anak-anak morfologi tu ialah kata. Itu perkataan. Sintaksis ayat. Jadi apa yang kita nampak di sini? Refresh balik anak-anak tingkatan 4. Saya tanya satu soalan cepu mas Kalau Nisaki ada adik lah kan. Cuba tanya, di manakah nota tata bahasa semasa UPSR dulu? Cari terus. Cari kat mana? Mak dah kata apa? Ada hantar kita semula. Hantar kita semula. Dah sedekah kat saudara mara sepupu sepapat. Tengok tu, Amrita senyum tu. Maknanya di manakah nota-nota UPSR anda? Di sinilah penyesalan berlaku. Barulah tahu erti penyesalan. Mengenali erti penyesalan. Kenapa saya tanya begitu? Tak nak tanya jauh lah. Nota PT3 mana? Ni mereka tak ada PT3 tahun lepas kan. Tapi nota tu sebenarnya dibawa datang ke hari ini. Kenapa? Skop mereka tu lebih. Apa itu kata nama? Apa itu kata majmuk? Dalam PDPC kita hari ini, kita akan belajar tentang kata majmuk ejaan yang rapat, dieja mantap. Muka Nisaki dah berubah dah. Kata majmuk. Dalam bahasa Melayu ni ada 15 je tau. Perkataan majmuk tu, kata silap saya maksudnya campuran. Gabungan. Macam masyarakat majmuk. Pegang definisi tu. Nanti majmuk. Kita tengok dalam latihan. Jadi kita tengok di sini, kata tu perkataan. Sintaksis tu ayat. Ayat yang seperti mana kita biasa lihat. Ayat aktif, ayat pasif, ayat songsang, binaan biasa, subjek predikat, pola ayat, jenis ayat. Antara yang saya sebut tu sudah pasti menjadi penggemar kepada penggubal soalan. Di sini ada penyuntingan. Penyuntingan ni agak sama dengan yang tahun-tahun lepas. Bermakna di situ ada kesalahan bahasa. Dia nyatakan kesalahan bahasa, tetapi dalam kesalahan bahasa itu mencakupi kesemua kesalahan. Ejaan, imbuhan, kemudian kesalahan bahasa yang mana kita perlu cakap berbagai juadah. Sebenarnya berbagai-bagai juadah. Nampak? Semua alat tu betul. Semua alat-alat salah. Jadi di situ kita bermain dengan kesalahan-kesalahan itu, tetapi membezakan tahun lepas dan tahun ini, tahun sebelum ini dengan sekarang ialah lebih daripada, contohlah dia bagi arahan mencari 9 kesalahan bahasa. 13 kesalahan ejaan. Mencarilah mana nak cari di situ. Menggagau menggagau. Di sini ada satu yang orang kata apa, bahasa Melayu standard, soalan 4 tu. Bahasa Melayu standard ini sudah pasti akan mengambil teks
antologi Komsas anda tingkatan 4 dan tingkatan 5. Burung terbang dipipiskan lada dan juga kepimpinan melalui teladan. Dia akan ambil daripada situ dan keluarkan. Saya ingatkan anak-anak dan juga penonton di luar sana, untuk bahasa Melayu standard ini yang akan diuji bahasa Melayu standard. Tapi bahasa istana tidak ditukar. Baik. Maknanya tuan-tuan kata baginda, tiba-tiba orang nak cakap dia. Tak boleh lah. Maksudnya Patik tu tak payah tukar saya. Cuma tukarkan bahasa-bahasa klasik itu saja. Okey, peribahasa seperti biasa, tak ada perubahan, sama juga. Pemahaman cuma membezakan di situ, pemahaman ada 3. 2 ialah sama seperti tahun sebelum ini, tetapi kumpulan soalan itu, pecahan soalan itu, jawapan pecahan untuk nombor soalan nombor 6 ni, nombor 6 dan nombor 7 ni ada 4 soalan. Okay, jika sebelum ni pemahaman yang kita jawab dulu ada 3, betul tak? Betul. Okay. 4 ini bermakna nombor 1 jawapan ada dalam petikan. Dan bahan yang dia uji mesti ada 2 bahan. Nampak tak di situ dia suruh kita baca? Ya, baca lagi. Murid membaca. Lebih daripada 1 bahan yang akan diberikan. Maknanya jawapan untuk nombor 6 1 Roman tu ada dalam petikan. Nombor 2 ada dalam petikan, tetapi nombor 2 tu kita katakan dia sama ada membandingkan ke, perbandingan ada dalam petikan. Nombor 3 kebat aplikasi. Nombor 5 nombor 3 kebat penilaian, nombor 4 kebat aplikasi. Aplikasi tu misalnya kata seandainya rakan anda menangis, kecewa dengan kegagalan SPM. Apakah nasihat anda sebagai seorang kakak? Maknanya itu aplikasi. Jadi di situ ada 4 soalan pemahaman, 1 jawapan, mungkin dia boleh tanya jawapan dalam petikan atau maksud rangkaian kata. Yang kedua jawapan dalam petikan, nombor 3 kebat penilaian, nombor 4 kebat aplikasi. Jelas? Dan nombor 8 novel anak-anak. Novel kali ini hanya ada 2 soalan pemahaman. Nombor 1 diambil daripada mana-mana novel. Ada 4 zon, mana-mana novel boleh dikeluarkan, tetapi jangan risau kerana jawapannya dalam petikan. Baca lagi. Baca lagi. Maklumlah, takut kalau nak dapat novel daripada zon lain, tiba-tiba saya tak baca. Tak faham. Jangan menjadikan itu sebagai alasan. Jangan panik. Sebab jawapannya dalam petikan saja. Dan soalan nombor 2 novel barulah mencakupi kepada aspek Komsas. Bolehlah take note lah kat sini, ambil nota. Nilai, pengajaran, persoalan, pewatakan, latar masa, tempat dan masyarakat. Itu yang umum lah. Itu seperti biasa. Dan akhir sekali rumusan itu berbeza sama sekali kerana akan diberikan 2 petikan juga. 2 petikan dan ada fokus rumusan. Dia bukan isi tersurat dan tersirat. Ini apa yang Cikgu Jalil sebutkan, rumusannya di bahagian akhir sekali. Dan setakat ini saya harap rakan-rakan di sini dah mengambil nota berkenaan dengan kertas peperiksaan yang bakal diduduki. Maklumlah kalau tingkatan 4 mungkin rasa lambat lagi, tapi tak salah bersedia dari sekarang. Lebih baik bersedia dalam jangka masa yang awal supaya kita ada banyak masa untuk menguasai mata pelajaran ini. Bila mereka dapat kuasai, saya rasa benda itu adalah sangat penting. Dan inilah format baru dan murid-murid tingkatan 4 ni ialah kelompok yang kedua. Sebab SPM tahun ni yang pertama. Jadi mereka akan berpeluanglah untuk melihat bagaimana contoh dan teknikal untuk menjawab tu. Jadi bersedia dari sekarang. Apa yang saya bagi tahu tadi, jika siaran ini tertinggal, lihat, tonton, rakamlah. Boleh tonton kembali di saluran YouTube NTV7 Malaysia. Baiklah, saya harap yang di rumah pun dah mengambil nota dan kita akan kembali selepas ini dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Jangan ke mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Sebentar tadi Cikgu J dah berkongsi dengan kita mengenai bagaimana rupanya kertas peperiksaan itu nanti. Jom Cikgu, apa topik kita nak belajar pada hari ini? Baiklah, hari ini. Seperti saya kata tadi, kalau kita katakan mana nota darjah 6, di sini kita menyegarkan minda semuanya. Terus teringat kat mana? Ya, kat mana? Okey. Baiklah, pelajaran hari ini kita kepada kata majmuk. Yang mana Nisa sebut tadi, majmuk itulah campuran. Betul. Dia ada 2 perbezaan sekarang. Kata majmuk biasanya eja jarak ke rapat? Yang itu yang kita bawakan. Maknanya hari ini pembelajaran kita, contoh saya ambil perkataan cermin.
perkataan mata. Jadi cermin mata, cermin satu perkataan lain, mata satu perkataan lain digabungkan menjadi cermin mata. Jadi itu ialah ejaannya jarak. Betul? Kebiasaannya ejaan jarak. Kita boleh lihat di sini ada dua bentuk ejaan kata majmuk, iaitu ditulis secara terpisah dan bercantum. Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Apabila kita lihat di sini, namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap. Mantap tu maksudnya sejak azali. Penggunaannya sejak awal lagi sebagai satu perkataan. Maknanya saya bagi satu saja contoh. Nanti sebelum saya minta anak-anak mengingati balik nota-nota mereka, saya nak test dulu Nisa K. Okey, saya cuba cikgu, saya cuba. Boleh. Saya bagi dulu. Okey. Ejaan yang mantap yang paling kita dapat, kita disinari suria, matahari. Matahari. Matahari tu majmuk majmuk mata yang dan bercantum. hari kan. Jadi dia dieja rapat. Mantap dah tu. Okey, ada contoh lain tak Nisa rasa? Okey, saya cuba ya. Saya rasa seingat saya lah ya. Ambil balik, gali balik ni nota-nota ni. Perkataan warga negara. Ya. Betul? Betul. Tahniah, beri tepukan untuk Nisa. Maknanya refresh. Anak-anak di sini senyum jauh dah. Saya refresh cikgu. Dah senyum dah. Ada anak mengingat atau tidak sebenarnya. Nampak? Kalau kakak di sini masih ingat lagi apa kata anda. Siapa nak bagi contoh dekat sini? Ada tak? Rakan-rakan kita, siapa boleh bagi contoh kata majmuk yang bercantum? Okey, diorang ada traffic light. Ada Amrita. tanda hijau. Silakan. Perkataan antarabangsa. 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 Betul. Tahniah Amrita. Tadi ada seorang lagi yang angkat tangan nak beri contoh. Yang angkat hijau tadi. Siapa tadi? Ruchita. Ruchita. Silakan. Kaki tangan. Kaki tangan. Ya, betul. Kemudian ada lagi tak? Ada lagi yang nak tambah? Masing-masing. Ya. Ya, Damia, silakan. Suruhanjaya. Suruhanjaya. Betul, Damia. Betul. Terima kasih. Ada lagi tak? Saya. Ya. Ya, Syanyukta, silakan. Pesuruhjaya. Pesuruhjaya. Syanyukta pun nak menjawab. Syanyukta pun sama? Mana? Bumi Putra. Bumi Putra. Nampak? Maksudnya dah makin laju tu makin cepat. Sebenarnya kalau kita ikutkan, sebenarnya ada 15 dalam bahasa Melayu perkataan itu yang dieja rapat dan mantap ejaannya. Okey, kita tengok di sini ada kesemuanya, ada 15 ya. Antarabangsa, kaki tangan, olahraga, sukarela, tanggungjawab. Okey, Bumi Putra, kerjasama, Pesuruhjaya, Suruhanjaya, matahari. Jawatan kuasa, warga negara, setiausaha, tanda tangan dan beritahu. Jadi di sini saya telah menyegarkan semula minda anda. Nampak tak apa yang baharu di sini? Kenapa nak diajar benda ni? Kenapa nak disegarkan semula? Kerana dalam DSKP ataupun format baharu ni, pembelajaran guru-guru di luar sana akan menekankan satu-satu bab morfologi tu. Bab morfologi, maknanya kata nama. Mungkin anda akan diberi, nanti kita tengok slot latihan kita nanti kan. Apabila anda diberikan satu petikan dalam soalan morfologi tu, anda diberikan satu petikan, anda diminta untuk mengenal pasti kata majmuk mantap. Ya, dan dengan untuk mengenal pasti kita perlu membaca, cikgu kan? Anda kena baca dulu. Baca dulu petikan, mana nak kena cari. Kalau contohlah orang kata, tak apa cikgu, dah kenal dah. Oh, warga negara dekat situ. Cikgu, Suruhanjaya dekat situ. Kan? Tetapi bagaimana pula nak faham? Anda kena baca petikan itu. Dan nampak, Nisa dah pandai dah tadi. Mesti baca cikgu. Ya, mesti baca. Membaca jambatan ilmu. Nampak di situ? Jadi bermakna, kenapa nak macam ni? Ya, inilah format baharu. Bermakna murid-murid perlu mengingat balik semula kata kerja tu bagaimana pula kan, transitif tak transitif. Dia bukan tanya sila cari anda diminta untuk mencari kata kerja, tak, dia akan tanya anda diminta untuk mengenal pasti kata kerja tak transitif. Lebih spesifik. Ya, bermakna itu. Anda perlu segarkan semula ya anak-anak, anda perlu segarkan semula pengetahuan anda tentang tata bahasa. Tiada permasalahan di situ. Okey? Jadi kita boleh melihat sekarang ni simulasi. Okey, anak-anak, hari ini kita bawakan satu simulasi. Cuba fikirkan apakah tema yang ingin kita bawakan. Okey, silakan anak-anak. Agak-agak tema apa ya?
Hai kawan-kawan, dah lama kita tak jumpa. Saya nak tanya, apakah kerjaya impian kawan-kawan? Saya nak jadi doktor seperti Dr. Amalina Basri. Beliau merupakan doktor yang sangat berdedikasi. Impian? Apa itu impian? Ifa, impian ialah cita-cita seseorang seperti menjadi seorang doktor, polis, peguam dan sebagainya. Freeze. Nampak tak di situ? Yeah. Apa itu impian? Nisa, kalau saya tanyalah Nisa, Yeah. kan, sebenarnya Nisa dari kecil-kecil dululah kan, rasa besar-besar nak jadi apa Saya sebenarnya tidak pernah berimpian nak menjadi seorang pengacara, tetapi saya nak menjadi seorang pensyarah sebenarnya. Wah. Saya pula berbeza. Saya dari kecil nak jadi seorang cikgu dan akhirnya menjadi seorang cikgu juga. Ya, betul seperti anak-anak kata tadi, kejaya impian yang Amrita kata tadi menjadi seorang doktor seperti Amalina Basri. Nampak di situ bagaimana Amrita mengetahui perkara itu. Sudah pasti Amalina Basri itu tercatat dalam mana-mana artikel. Betul. Dalam mana-mana berita. Betul. Kalau tak baca, tak dapat ilmu. Jadi di sini masih lagi kita lihat ya anak-anak, sebenarnya kerjaya impian merupakan salah satu daripada silibus yang ada dalam buku teks. Tu dia. Buku teks ada depan di hadapan Nisa. Depan Nisa. Kalau ini. Nisa tengoklah kan, selak-selak buku teks itu sebenarnya telah apa orang kata, buku teks itu menunjuk cantik kan? Warna-warni boleh selak, nampak dia warna-warni, dan kalau selakkan dia banyak sangat bacaan-bacaan. Nampak boleh membaca. Maknanya kalau dulu murid tak gemar untuk membaca buku teks, tetapi sekarang baca buku teks tidak membuatkan anda rugi. Betul. Di situlah ada saya pula yang tertarik dengan buku teks ni, cikgu. Kalau kita lihat situ, kejaya impian bermula daripada muka surat 1 hingga muka surat 12. Bila baca saja muka surat 1 hingga muka surat 12, anda tertarik dengan jutawan sukan. Anda tertarik dengan jutawan sukan, bercerita tentang apa-apa perkara yang boleh dikatakan boleh mengisi masa lapang anda lah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebenarnya Nisa, saya ingin cakaplah di sini sebenarnya buku teks dari dulu lagi, kalaulah buku teks itu ada cerita-cerita itu bermakna masyarakat Malaysia yang berumur 17 tahun telah mengetahui semua ilmu yang ada di dalam tu. Telah mengetahui. Begitu. Berdasarkan simulasi tadi kita nampak itulah yang kita dapatkan sebagai satu kejaya impian menepati tema buku teks kita. Hari sekarang ni kita lihat terus kepada latihan. Baiklah anak-anak, ini ialah contoh arahan. Ini ialah contoh arahan. Cuba lihat dengan teliti dulu arahannya. Baca petikan di bawah dengan teliti. Senaraikan 4 kata majmuk. Nampak tak? Tugasan pertama, 4 kata majmuk, senaraikan. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih, untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Baik. Nampak? Ini baru arahan. Panjang kan? Dah macam maknanya petikan. dalam ini ada 2 tugasan. Nampak? Satu ialah kenal pasti perkataan, dan yang kedua, keluarkan perkataan itu, bina ayat. Bina ayat. Nampak? Jadi kita test dulu. Saya bagi masa. Inilah petikannya. Kalau kita lihatlah, kalau anak-anak di rumah dapat melihat, anak-anak yang ada di sini, nampak tak teks ini? Kalau kita nampak di situ, kita lihatlah penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa semuanya ni nampak. Jadi saya bekalkan pada mereka baca dulu dan mereka terus keluarkan perkataan-perkataan sekali itu. lagi yang di rumah, arahan tadi dia suruh kita baca petikan dengan teliti. Bukanlah kita macam mengimbas sahaja, baca dengan teliti. Dan arahan tadi agak spesifik dan betul-betul orang kata apa, meminta senaraikan 4 kata majmuk dan perlu membina ayat. Tapi bukan bina ayat kosong, pastikan ayat anda itu menunjukkan bahawa anda faham betul penggunaan perkataan tersebut. Betul. Macam saya pula nak ambil SPM 2021 ni. Saya pula bersemangat. Bila kita lihat tu di situ kan, dia katakan bina ayat. Sebenarnya Nisa, sementara anak-anak mencari dulu perkataan tu, saya bekalkan ayat. Ayat ialah apa? Bila nak bina ayat, kita kena tahu. Satu, ayat ialah gabungan perkataan yang membawa maksud.
Jadi apa yang anda faham itulah anda terjemahkan. Yang kedua, ayat mesti dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan Bismillah. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Bukan itu pengajaran mak ayah kita. Betul. Ayat dimulakan dengan huruf besar. Diakhiri dengan noktah. Di situ hukumnya. Dan yang ketiga, ayat mesti mempunyai subjek dan predikat. Jadi 3 perkara ini mesti anda kuasai sebelum anda membina ayat. Tapi jika di sinilah kita katakan, adakah anak-anak dah dapat dah perkataan-perkataan yang boleh? Dah kena pasti. Dah nampak dah mengangguk tu. Siapa yang dah nampak ayat tu boleh ambil tadi hijau. Siapa tu? Di situ Ifa Batisha. Ifa, apa yang nampak di situ, Ifa? Saya jumpa perkataan warga negara. Bagus, warga negara. Ada tak dalam 15 tadi? Ya, ada. Bagus. Okey, 1. Seterusnya, siapa lagi yang dapat jumpa? Angkat hijau. Berebut tu, Rucita. Rucita. Saya nampak perkataan tanggungjawab. Bagus, tanggungjawab. Okey. Seterusnya, tadi Amrita ada angkat juga. Silakan Amrita. Saya nampak perkataan antarabangsa. Antarabangsa. Ya, atas sekali di situ. Bagus. Okey. Kita dah jumpa 3, cikgu. Dah jumpa 3 dah? Satu lagi. Satu lagi. Siapa boleh jawab satu lagi? Saya. Berapa-berapa dah? Shanita, silakan. Okey, boleh. Mana? Saya jumpa perkataan sukarela. Sukarela. Bagus. Okey, sebenarnya dalam ni ada 6. Ada 6 sebenarnya tahniah, kita beri tepukan dulu kepada murid-murid. Tahniah, anda telah menjumpa 4 yang ditugaskan kepada anda dan tepat 4 itu tepat. Jadi sebenarnya ada 6 semuanya. Antarabangsa, kerjasama, warga negara, tanggungjawab, sukarela dan jawatan kuasa. Jadi apa yang berlaku sekarang ni? Ini tugasan pertama. Senaraikan kata majmuk. Dan tugasan kedua tadi ialah anda diminta untuk membina ayat. Jadi bagaimana Nisa? Kita berikan masa untuk mereka membina ayat dulu. Tak ada masalah. Okey. Jadi kita tunggu anda bina Saya ayat. rasa tadi mereka kan cikgu sebenarnya dah dapat ke 6. Mungkin sebab tu mereka berebut-rebut nak jawab. Dan kita dapat lihat rakan-rakan kita semua aktif. Dan mereka saya telah ingatkan jawapan ni anda tuliskan dalam kertas A4. Kertas A4. Mereka tuliskan dalam kertas A4. Yang di rumah pun boleh turut sama beraktiviti dengan kami, teliti, petikan, tengok jawapan ni betul tak dengan apa yang anda dapat sebentar tadi. Dan sementara rakan-rakan kita pun membina ayat menggunakan perkataan kata majmuk yang kita dapat dari petikan tadi. Yang di rumah pun boleh cuba-cuba buat ayat dengan menggunakan 6 kata perkataan majmuk ni. yang kita telah siapa yang dah dapat tu boleh angkat hijau tu. Siapa yang dah siap tadi? Ya, Amrita, silakan. Laju je. Silakan. Ni ayat saya. Boleh bacakan untuk kami? Okey. Pertandingan melukis antarabangsa tersebut menawarkan ganjaran sebanyak RM5,000. Ya. Betul ke ayat dia, cikgu? Betul. Ayat dia cukup ada tapi subjek. Kalau pertandingan RM5,000 saya pun nak masuk. Tahniah Amrita. Okey. Jadi perkataan lain lagi? Siapa yang dapat tadi? Perkataan sukarela. Ada? Siapa yang buat sukarela? Amrita telah menggunakan perkataan antarabangsa. Rakan yang lain? Saya. Sila Shanita. Boleh tak kita minta Ifa bacakan? Boleh tak murid lain yang bacakan? Amrita Shanita tunjuk, rakan yang lain bacakan. Ifa boleh bacakan, Ifa? Bantu Shanita untuk baca. Dari awal lagi, para pekerja sukarela itu telah diberikan tugas masing-masing untuk menangani penularan COVID-19. COVID-19. Tahniah. Terima kasih. Nampak tak? Maknanya mereka membina ayat pun dah nampak dah, orang kata apa? Terkini. Ya, terkini. Tak baca, tak tahu. Betul? Tak dengar, tak tahu. Peribahasa Cina ada mengatakan, kita mesti menulis, kita mesti membaca dan kita mesti mendengar. Tiga-tiga itu kita sekalikan, jadilah macam ni. Nampak? Saya dapat lihat maknanya dengan perkataan yang digunakan, mereka betul-betul faham maksud perkataan itu. Ya, betul. Maknanya tidak tersasar lah, cikgu ya. Kita mungkin akan lihat contoh ataupun hasil kerja rakan-rakan yang lain sebentar lagi. Kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali ke Road to Success SPM 2021 sebentar lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih menonton Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk kekal menjaga SOP, guna sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, tadi dua orang rakan kita telah pun membina ayat. Jom cikgu, kita tengok yang lain macam mana hasil kerja mereka. Siapa nak tunjukkan hasil kerja dan siapa yang nak membaca, siapa silakan. Siapa lagi? Shantini, nak tunjuk. Tunjuk ayat Shantini dulu. Mungkin kita boleh minta rakan kita Damia bacakan. Damia boleh bacakan? Shantini ketengahkan sedikit kertas tu ke kiri awak. Ke kiri awak. Ya. Okey, baik. Sila Damia bacakan. Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan keselamatan dan kesihatan. Nampak? Memahami. Semua di bawah. Ya. Nampak jawatan kuasa. Dan mereka fahamlah. Okey, teruskan. Siapa jawapan lagi lain? yang nak kongsikan jawapan? Silakan, Ifa. Siapa nak bacakan? Amrita boleh bacakan? Penjenayah yang ditangkap oleh pihak polis itu merupakan warga negara asing. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bagus. Betul ayatnya ya. Seterusnya, tadi siapa yang dah angkat hijau tadi? Tak yang nampak. Ada nampak rakan kita sebentar tadi. Ruchita, silakan. Ayat anda. Mungkin siapa boleh tolong bacakan? Shantini boleh tolong bacakan? Shantini boleh tolong bacakan? Mazna tidak membahayakan diri dengan berlumba motosikal haram kerana dia faham perbuatan tersebut melambangkan rakyat yang tidak mempunyai tanggungjawab. Bagus, tahniah. Ada lagi ke yang belum menjawab? Ada rasa cukup nanti juga? Cukup daya. Ada satu lagi. Damia. Mungkin siapa boleh tolong bacakan? Damia ke kiri sikit. Baik, okey. Mungkin Syanyukta boleh tolong bacakan ayat Damia? Kerjasama antara guru dengan murid memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang cemerlang. Bagus. Nampak? Betul. Saya berikan tepukan yang gemuruh bagi mereka untuk sebab rakan-rakan kita. Disebabkan mereka berjaya memahami, itu yang penting. Memahami perkataan itu dalam teks tadi. Jika kita lihat teks itu sendiri, sebenarnya inilah penganjuran sukan antarabangsa mempunyai potensi besar dalam perkembangan industri pelancongan negara. Bermakna apabila murid membaca dan perkataan itu dikenal pasti, melihatkan murid itu mengetahui secara baik. Dan mereka faham. Contohlah di sini kalau kita cari perkataan antarabangsa. Bertaraf antarabangsa adalah penganjuran acara sukan. Apabila rakan murid-murid tadi membina ayat pertandingan bertaraf antarabangsa, bermakna dia faham akan perkataan antarabangsa itu dalam ayat. Nampak? Jadi jika di sini anak-anak murid kita dapat membina ayat, apa kata kita test sikit dekat Nisa? Saya berkaikan Nisa dan Nisa. Saya berkaikan semua ejaan mantap tu. Saya rasa saya akan tolak perkataan-perkataan yang rakan-rakan kita dah guna. Saya nak cubalah mungkin. Setiausaha boleh cikgu? Boleh. Setiausaha ya. Okey, setiausaha kata majmuk, kita bina ayat kejap ya. Setiausaha tu apa Setiausaha tu yang kerja dekat pejabat. Kerja kat pejabat. Yang kerja dekat Mega Holding. Ya, okey. Buat dulu ayat. Okey. Jadi kita tengok di situ dua perkataan ini yang dieja rapat ni, kalau kita letakkan dia setia yang usaha. Nampak tak? Setia yang usaha. Itulah maknanya setia usaha. Jadi perkataan-perkataan ni digabungkan tu mungkin mempunyai maksud dan orang kata tata cara tersendiri yang dieja mantap tu. Okey, teruskan Nisa. Saya rasa sudah bersedia. Mungkin ada sedikit kesalahan ejaan ataupun tata bahasa, tapi saya cuba ya. Fail berwarna hitam ini perlu diberikan kepada setiausaha yang terbabit dengan mesyuarat pagi ini. Yang terlibat. Terlibat. Nampak sangat dah lama meninggalkan zaman sekolah. Mungkin saya perlu masuk sekolah kembali, ambil SPM 2021. Tapi sebenarnya apa yang Nisa buat ini mengingatkan saya kepada satu keadaan. Jika murid-murid yang gagal bahasa Melayu yang ingin mengambil kertas Julai, Jun dan sebagainya mereka Jun ini, maknanya kertas Jun ini merupakan format lama yang terakhir. Jadi bermakna jika anda merupakan calon-calon SPM yang
tidak melepasi syarat lulus untuk bahasa Melayu, bolehlah menonton video ini untuk memantapkan. Jika Nisa merupakan calon SPM tahun berapa agaknya? Alamak, dah tahu orang tahu umurnya. Tak apa, saya calon SPM 2008 di SMK maknanya Terujaya jika Nisa boleh membina ayat walaupun terlibat sedikit kesalahan bahasa tu, rasanya tak ada masalah. Jika Nisa boleh, bermakna anda di luar sana boleh. Bermakna anda boleh untuk mengambil peperiksaan ulangan. Kerana apa ya? Kerana lebih ni maksudnya bagi saya lah, pandangan peribadi saya, soalan bina ayat ini telah dimudahkan. Maknanya dia telah soalan ini telah diberikan maksud dalam ayat, anda kenal pasti perkataan itu dan bina ayat daripada fahaman anda. Anak-anak, ini bukan masa lagi untuk anda meninggalkan, tetapi anda perbaharui minda dengan tata bahasa yang ada semuanya. Jika Nisa tengok atas meja Nisa boleh angkatlah buku tata bahasa Dewan tu tata bahasa Dewan. Di situ ada buku tata bahasa Dewan yang perlu dimiliki. Kalau boleh shoot kat situ lah, ada 3 di situ. Tata bahasa Dewan ini perlu, orang kata apa, mampu milik juga. Kalau tak silap saya, harga mampu milik RM50 dapat 3 tu. Jadi ni dalam inilah rujukan utama guru-guru se-Malaysia. Rujukan utama dibantu dengan Kamus Dewan. Tata bahasa Dewan ada 3 slot, 3 set di situ. Anda boleh dapatkannya di DVP dan teruskanlah belajar. Jangan meninggalkan. Jangan meninggalkan ni kerana membaca jambatan ilmu, dan bermula tahun ini SPM anda memerlukan pembacaan. Kena banyak membaca. Betul. Bacalah apa-apa artikel kan, boleh mulakan mungkin dengan novel-novel yang anda belajar di sekolah untuk Komsas betul. Sekarang ni ada 4 zon dan 4 novel yang berbeza mengikut zon masing-masing. Contoh macam saya di zon timur, lain novelnya, kalau di sini lain novelnya. Kalau kita ingat tadi masa saya berikan tadi, kita ada sentuh sedikit tentang soalan pemahaman. Ingat tadi kan? Soalan pemahaman itu sebenarnya anak-anak, anda belajar Komsas di sekolah, menggunakan antologi anda di sekolah, belajar untuk mengetahui itulah petikan yang boleh diambil. Sebenarnya petikan-petikan yang boleh dipilih untuk dimasukkan dalam soalan SPM anda ialah sama ada Komsas anda, antologi Komsas, sama ada pertandingan cerpen-cerpen yang mengikuti pertandingan dalam akhbar, artikel-artikel dalam surat khabar, jurnal-jurnal dan sebagainya. Bermakna jika anda mempunyai masa, nasihat saya apa lagi, ambil buku teks dan baca. Luaskan skop bacaan anda. Betul. Mungkin sedikit kata-kata nasihat atau tips kepada rakan-rakan yang tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 yang insya-Allah akan menduduki SPM 2021. Okey. Paling senanglah. Ini. Asimilasikanlah ilmu yang anda miliki dengan sikap tenang, rendah diri dan selalu memelihara harga diri. Kenapa saya cakap begitu? Apabila kita tahu kita membaca, jangan kita terlalu orang kata riak dengan apa yang kita tahu tu. Maknanya kita perlu berkongsi. Orang tu kata makin kita kongsi bukannya makin hilang, makin mantap, makin bertambah, insya-Allah. Di situ. Ini asimilasi tu apa tanya pula cantumkan atau integrasikan, bukan? Asimilasi itu maksudnya praktikkanlah. Gunakanlah ilmu yang anda miliki. Aplikasikanlah. Saya rasalah apa yang saya sampaikan hari ini membuatkan Nisa tidak akan lupa warga negara itu ialah perkataan jangan kata majmuk yang mantap. Banyak saya belajar hari ini, banyak ulang kaji dan juga saya harap rakan-rakan pun telah pun orang kata apa, tidak mengambil atau menganggap tahun tingkatan 4 ni sebagai tahun bulan madu. Kalau dulu cikgu tahun bulan madu, relax lah, nanti tingkatan 4 baru nak tingkatan 5 baru nak kejar balik kan. Tapi memang rasa contoh macam ni saya cuma bagi tahu benda yang perkara yang sebenar. Anda dah tengok buku teks tadi, anda tengok ilmu yang ada dalam tu. Pulang saja buku teks ini pada hujung tahun, bermakna buku teks itu anda tak dapat lagi. Betul. Maknanya itu yang kesalahan-kesalahan major, kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh calon-calon sebelum ini. Mereka beranggapan buku teks itu digunakan apabila guru meminta untuk digunakan. Satu je saya pesan kepada anda. Satu je saya bagi soalan trik lah dekat sini. Siapa pinjam buku teks? Murid-murid. Betul. Cikgu beli sendiri tau. Jadi maknanya cikgu ada buku, murid-murid tak ada. Siapa pinjam? Murid. Kenapa kita meminjam?
Sebab kita tak ada buku tu. Jadi kita nak pinjam gunakan. dari, nak Betul. gunakan, Kita nak dari gunakan. sekolah. Jadi pinjam untuk gunakan. Ya. Bukannya pinjam untuk pulang balik. Ya. Ya, Bukan di situ pinjam kita. buat hiasan di rumah. Sedikit perkongsian. Cuma saya nak tanya Nisa lah Ya. dan juga murid-murid di sini. Anda tahu touch and go? Ya. Okey. Bila anda sedar yang touch and go tu boleh digunakan untuk Fungsi-fungsi lain. touch dekat tol. Ya. Bila anda tahu? Kita guna. Bila guna ataupun kalau anak-anak ni dia melihat mak ayah dia guna refit ke, betul tak? Ya. Dia, kenapa jalan je? Itu kad elektronik. Sebenarnya anak-anak, jika murid-murid berumur 17 tahun ke bawah, maknanya yang 18 SPM 2020 tu, buku teks mereka dalam unit kalau tak salah saya tingkatan 4. Ya. Kad elektronik tu ada dinyatakan di situ. Cerita tentang obesiti. Jika anda membaca buku teks dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, ada cerita obesiti. Ada. Kalau kita nak tengok perahu di Terengganu, Ya. mengapa hulunya begitu, mengapa hilirnya Semua begitu. dalam buku teks. Semuanya ada dalam buku teks. Ya, jadi Keistimewaan jangan- Pulau 3 di Ya. Sabah dalam buku teks tingkatan 2. Jangan sisihkan buku teks anda. Bila dah pinjam, gunakan sebaik-baiknya, baca dan kerap melakukan latihan dan Betul. ulangkan. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak Sama-sama kepada Cikgu J kasih. dari PPD Hulu Langat dan rakan-rakan dari SMK Konvent Kajang Selangor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jom kita lambai. Bye. Okey anak-anak, bye. Bye. Cantik berseri cincin suasa dilapik kindai milik puteri. Penat si guru berkorban masa, seluas lautan jasa diberi. Terima kasih cikgu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Thank you teacher and happy teacher day. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar anak kami dengan baik dan selamat Hari Guru 2021. Didik TV KPM